KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Afiq harap anda semua sehat sentiasa. Ada di rumah tu jangan lupa untuk jaga kesihatan kerana kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19 dan macam yang kita tahu kes pun semakin meningkat. Jadi kalau anda nak ke mana-mana sila patuhi SOP ya kawan-kawan. Gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan orang lain. Baiklah, jadi hari ini kita nak fokus pada subjek kita. Kepada adik-adik yang di rumah boleh bersiap sedia untuk subjek kita hari ini iaitu pendidikan muzik tingkatan 4 bab 1. Dan siapakah guru jemputan kita pada hari ini? Mesti dah ramai yang tak sabar nak tahu siapakah beliau. Jom kita sama-sama roll profil guru kita hari ini. Ya, itulah dia. Sekarang cikgu dah bersama dengan saya. Ini dia Cikgu Abidsa. Ya, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Cikgu pun sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, jadi cikgu, hari ini cikgu akan mengajar subjek pendidikan muzik. Ya, betul Afiq. Sebelum kita mulakan, mungkin ramai yang berminat sebenarnya untuk belajar muzik dan mungkin ada juga yang dah mula belajar untuk bab 1 ataupun mungkin ada yang belum nak mengulang kaji bersama dengan cikgu. Ya. Cikgu ada apa-apa pesanan tak buat mereka? Okey, jangan risau, bab 1 insya-Allah yang mudah-mudah sahaja. Kita sebut ini ada yang permulaan. Jadi jangan risau, bersedia di depan kaca TV anda dengan pena kertas serta buku teks anda. Ya, itu dia Cikgu Abidsa. Terima kasih cikgu. Baik, jadi macam biasa Afiq akan bawa cikgu di meja ni untuk patuhi SOP. Okay. Kita gunakan hand sanitizer dan juga ada plastik yang telah kami sediakan untuk cikgu simpan pelitup muka cikgu. Okey Afiq. Okey, mari cikgu. Sila ikut saya. Okey, silakan cikgu gunakan hand sanitizer yang dah tersedia. Okey, kemudian saya pun gunakan. Baiklah, dan saya ada sediakan plastik di atas meja ni dan plastik ni cikgu boleh simpan pelitup muka cikgu. Okey. Sebab cikgu akan mula mengajar sebentar nanti. Jadi sekarang ni sementara kita nak patuhi SOP, Afiq nak bawa kawan-kawan semua untuk sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek pendidikan muzik kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Alfina binti Tajim. Pada pendapat saya, mempelajari subjek muzik sebagai subjek peperiksaan agak sukar. Namun setelah saya mendapat bimbingan dari guru-guru saya, keyakinan saya semakin bertambah baik. Antara kelemahan yang saya sering hadapi adalah menguasai aspek melodi dan harmoni yang mana memerlukan saya untuk sentiasa berhati-hati. Dan kesempatan ini juga saya ingin mengucap selamat maju jaya kepada semua calon yang menduduki SPM pada tahun ini. Fighting! Jika sebelum ini saya hanya belajar muzik secara bersendirian, tetapi melalui kelas muzik saya dapat mempelajarinya secara formal. Saya juga dapat belajar pelbagai jenis peralatan muzik dan membuat persembahan di sekolah dan juga di luar sekolah. Subjek muzik juga merupakan subjek yang merentas kurikulum. Pada pendapat saya, subjek muzik ini menarik kerana ia seimbang dari segi teori dan amali. Ramai yang beranggapan subjek muzik ini sukar, namun jika kita memahami konsep muzik, ia bakal menjadi mudah. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini. Tapi kan, Afiq nak tanya sendiri dengan cikgu kita sebab hari ini merupakan bab 1. Dan bolehlah Afiq pun nak belajar sama-sama sebab walaupun Afiq menyanyi dan juga boleh bermain beberapa alat muzik, tapi Afiq tak boleh nak baca not-not ni. Kita nak tanya cikgu sendiri. Cikgu, macam subjek kita hari ini, bab 1 ni, saya boleh menyanyi, boleh harmonize, tapi saya tak berhenti nak baca not ni. Okey, Afiq. So yang untuk bab 1 hari ni adalah berkenaan dengan asas not
music. Jadi ini asas, jadi bila dalam score kita kena baca lah. Kalau biasa kita baca ABC, tapi untuk pemuzik dia akan baca score. Jadi kita akan tengoklah note-note tu macam mana untuk membaca score tersebut. Jadi yang penting macam mana kita tahu untuk hari ini adalah detik yang kita kena tahu. Berapa detik untuk setiap note yang kita belajar hari ini. Baiklah, jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, terus setia bersama dengan kami. Jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu cikgu, dan kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar di rumah untuk bersiap sedia dengan pen, dengan buku nota untuk catat apa saja formula yang akan disampaikan oleh Cikgu Abidsa kita sebentar nanti. Baiklah, jadi sekarang cikgu, kita nak berehat dan anda semua jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan, dan macam biasa Afiq dah bagi tahu subjek kita pada hari ini iaitu pendidikan muzik. Baiklah, kita nak mulakan sesi pembelajaran kita, tapi sebelum tu kita ada pelajar yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Inilah dia pelajar dari SMK Desa Petaling, Kuala Lumpur. Mari kita lihat wajah-wajah mereka. Salam sejahtera, selamat petang. Assalamualaikum semua. Okey, cuba buka mic. Kita dengar sikit suara mereka. Hai. Okey, selamat sejahtera. Okey. Okey, Abang Afiq nak seorang demi seorang perkenalkan diri. Kita mula dengan Meijing. Hai, salam sejahtera. Nama saya Meijing dari sekolah SMK Desa Petaling. Okey, seterusnya Antasha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Natasha Tan dari SMK Desa Petaling. Okey, seterusnya Chong. Hai, selamat petang. Nama saya Chong Zikian. Boleh panggil saya Chong. Saya dari SMK Desa Petaling. Okey, thank you Chong. Okey, next kita ada Mas Dian. Hai, Assalamualaikum. Saya Mas Dian dari SMK Desa Petaling. Okey, dan di sebelahnya kita ada Wan Hazman. Hai, nama saya Wan Hazman Helmi dari SMK Desa Petaling. Baiklah, yang terakhir sekali kita ada Muhammad Alimi. Hai, saya Muhammad Alimi. Saya dari SMK Desa Petaling. Okey, nervous sikit. Tak apa. Nervous tu. Baiklah, jadi kita ada 6 orang pelajar yang akan bersama dengan kita pada hari ini, dan saya harap Cikgu Abidsa pun dah bersedia untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua penonton Road to Success 2021 dan terutamanya kepada calon SPM 2021. Jadi pada hari ini bersama cikgu akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan 3 perkara. Jadi sepanjang hari ini kita akan berkongsi tentang 3 perkara. Yang pertama adalah pengenalan kertas pendidikan muzik, di mana ini adalah format baru bagi kertas pendidikan muzik 2621. Jadi cikgu akan ceritakanlah, juga terangkan satu persatu bagaimanakah format bagi kertas ini. Okey, yang kedua kita akan lihat kepada topik kita pada hari ini, iaitu not dan tanda rehat. Okey, untuk tingkatan 4. Bab 1 macam Afiq telah cakap tadi. So kita akan bersama-sama belajar tentang topik ini. Dan seterusnya yang ketiga adalah cikgu akan bersama-sama dengan anda untuk berbincang berkenaan dengan soalan-soalan bagi topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Alright, okey. Kita tengok untuk yang pertama adalah tentang pengenalan tentang kertas pendidikan muzik kod 2621. Okey, untuk kertas ini kita ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2, di mana kertas 1 masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 1 jam 30 minit dan markah yang diperuntukkan adalah 50%. Manakala untuk kertas yang kedua, masa yang diberikan adalah bermula pada bulan Februari sehingga bulan Julai bagi tingkatan 5. Okey, jadi markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 50 juga. Jadi keseluruhannya jumlah adalah 100 markah. Baik, untuk kertas 1. Jadi cikgu akan terangkan dulu untuk kertas 1. Jadi kalau kita lihat kat sini, ada 2 bahagian untuk kertas 1, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okay, dia berbeza Afiq dengan yang untuk sebelum ni, berbeza formatnya. Okey, jadi untuk bahagian A ada 3 soalan, okey, yang berbentuk soalan struktur.
Jadi markahnya adalah 30 markah. Manakala untuk soalan di bahagian B adalah berbentuk esei dan juga ciptaan, markahnya 20. Jadi 50% untuk kertas 1. Okey. Okey ke yang lain? Okey. Nak boleh cikgu Okey. Okey. Seterusnya cikgu akan pergi sedikit details untuk kertas 1, bahagian A, soalan 1 hingga soalan 3. Elemen yang akan disentuh iaitu berkenaan dengan irama, melodi dan juga harmoni. Jadi Afiq, kita nak test ni. Kita nak soal sikit. Untuk irama, apakah tajuk-tajuk yang akan disentuh untuk elemen irama, aspek irama? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Mungkin 1-2 tajuk je. Very simple tajuk. Siapa boleh jawab? Magic. Okey, apa Magic? Bagi 1 atau 2 tajuk saja. Meter. Okey, meter. Note dan tanda rehat. Okey, note dan tanda rehat. Betul tu Afiq. So ini antara tajuk yang akan disoal adalah berkenaan meter dan juga tajuk kita pada hari ini. Okey, alright. So seterusnya adalah tentang aspek melodi. Jadi kita tanya, aspek melodi, apakah contoh tajuk yang akan disoal apabila berkenaan dengan aspek melodi? Okey, siapa boleh? Angkat tangan. Okey, Mas. Apa Mas? Contoh tajuk. Untuk melodi kita ada scale dan pitch. Okey, antaranya adalah scale dan pitch. Okey, betul. Ni kita kena refresh sebab diorang ni dah form 5. So ini takut lupa. Takut lupa. Okey, yang seterusnya adalah tentang aspek harmoni. Okey, bila harmoni cerita tentang apa ni? Apa tajuk-tajuk yang berkaitan dengan harmoni? Okey, siapa boleh? Okey, Chong. Apa dia Chong? Kalau harmoni? Kalau bagi aspek harmoni, kita ada chord, pergerakan chord dengan cadence. Okey, untuk harmoni mungkin tadi Afiq ada sebut tentang harmoni. So bila harmoni kita akan tajuk yang mungkin akan ditanya adalah tentang chord. Okey, setiap soalan 10 markah dan ini adalah soalan berbentuk struktur. Kali ini tidak ada pilihan soalan, kena jawab semua sekali. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian B. Okey, soalan keempat dan soalan kelima. Baik. Okey, soalan keempat adalah ini either one lah. Okey, soalan keempat, soalan kelima adalah berkenaan dengan analisis skor. Jadi akan diberikan satu skor lagu yang penuh. Jadi anda perlu analisis lagu tersebut. So kena tulislah berbentuk esei. Jadi kena buat secara penulisan. Okey, yang seterusnya adalah soalan tentang penciptaan. Okey, bila penciptaan anda perlu mencipta melodi ataupun corak irama. Okey, kalimat melodi baru mungkin dia akan tanya ciptakan 8 bar melodi dan dia akan bagi elemen lah. Mungkin nanti kita akan bincang, mungkin episod akan datang. Okey, ini cikgu terangkan saja. Okey, semua soalan adalah 10 markah. Okey, jadi untuk kertas 1 adalah 50 markah. Okey, kita pergi kepada kertas yang kedua. Okey, kertas kedua, tugasan macam cikgu dah cakap tadi, ia adalah bermula pada Februari sehingga Julai. Jadi untuk tahun ni Afiq, perubahan sedikit pada takwim sebab kita ada pandemik sekarang ni, mungkin ada berubah daripada segi masa yang diperuntukkan lah untuk tahun ini. Okay, kalau diikutkan memang Februari hingga Julai, mungkin tahun ni ada perubahan sedikit. Okey, untuk tugasan yang diberikan ada 3. Yang pertama adalah ensemble nyanyian 20 markah. Okey, yang B adalah ensemble alat muzik. Mereka perlu bermain alat muzik secara berkumpulan, iaitu 20 markah juga. Yang seterusnya adalah apresiasi, iaitu anda perlu menyediakan portfolio. Tapi soalan akan diberikan lah. Jadi sama juga tiada pilihan, memang anda kena jawab ke semua soalan. Jadi keseluruhannya adalah 100 markah untuk kertas 1 dan kertas 2 Afiq. Baik. Okey, boleh ready semua? Semua boleh. Okey. Okey, kita akan masuk kepada topik kita pada hari ini, not dan tanda rehat. Okey. Jadi untuk yang pertama ini, okey, untuk cikgu nak terangkan di sini, yang paling penting bagi topik ini adalah 4 perkara yang anda perlu tahu. Okey, yang pertama adalah jenis not, simbol, nilai not dan tanda rehat. Ini adalah perkara penting yang perlu anda kuasai bagi topik ini. Boleh? Okey, kita pergi. Cikgu nak tanya sebelum tu Afiq dengan pelajar-pelajar kita, contoh-contoh not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Okey, daripada tingkatan 1 sekarang tingkatan 5. Okey, apa yang telah dipelajari? Oh, dah 5 tahun belajar. Okey, bagi contoh. Apa contoh? Apa contoh? Nampak tadi macam Hazman nak jawab. Okey, Hazman. Okey, Hazman. Okey, Hazman, apa contoh?
Contoh note yang dah dipelajari. Okey, crochet. Okey, betul. Minim, okey. Mini bertitik. Mini bertitik. Sebenarnya itu nak belajar kejap lagi tu mini bertitik tu. Tapi okey. Okey, thank you Hazman. Okey, thank you Hazman. Okey, ini perkara penting. Jadi, 4 perkara ni adalah yang pertama adalah jenis note. Okey. So, apakah contoh jenis note yang telah dipelajari? Tadi Hazman dah jawab. Semi brief, minim, itu adalah nama-nama, itu adalah jenis-jenis note. Okey, sekarang kita nak tanya, apakah maksud simbol? Okey, simbol tu maksudnya apa? Bila kita cakap mengenai simbol, apa maksud simbol? Siapa boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain? Kalau kata simbol tu maksud dia apa? Ini sebab ni kata kunci ni Afiq. So, memang kena tahu kata kunci ni. Sangat penting. Okey, simbol maksud dia apa? Asal siapa boleh jawab? Ada sesiapa boleh jawab? Okey, semua tersenyum semua. Terkesima. Okey, simbol. Magic? Apa itu simbol? Simbol note. Simbol tu kena tengok note dia lah. Simbol tu note dia lah. Ya, betul Magic. Simbol tu adalah note dia lah. Bagaimana bentuk note tersebut. Yang seterusnya adalah nilai note. Okey, berapakah nilai bagi setiap note itu ataupun berapakah nilai jenis note tersebut. Dan terakhir adalah tanda rehat. Jadi tadi cikgu tanya contoh. Contoh jenis note adalah semi brief, minim, crochet dan sebagainya. Simbol. Ini contoh simbol Fik. Okey, ini semua anak-anak murid, ini adalah contoh-contoh simbol. Jadi anda kena lukiskan. Okey, bila kita cakap simbol anda kena lukiskan. Okey, kemudian nilai note. Okey, berapa nilai note tersebut? Contohnya semi brief, berapa nilai dia? Okey, cikgu nak test lah. Kalau crochet bertitik, siapa boleh jawab berapa nilai dia? Okey, siapa boleh jawab? Crochet bertitik. Okey, Antasha. Berapa? Crochet bertitik 1/1/2. 1/1/2. Okey, itu contohnya. Dan juga tanda rehat untuk setiap jenis note ada tanda rehat yang tersendiri. Jadi ini adalah simbol-simbolnya. Okey. Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ni kita dah masuklah untuk topik hari ini iaitu quaver dan semi quaver. Okey, ni macam note ni susah sikit lah. Biasa kita note semi brief, mini semua yang mudah-mudah lah. Sangat straightforward 4 detik. Jadi bila masuk pada quaver dan semi quaver, dia ada separuh, ada suku. Jadi kita akan tengok lah. Okey, jadi untuk kalau kita tengok kat sini dia ada jenis note macam cikgu cakap tadi lah. Jenis note. Okey, dia ada jenis note, simbol, nilai note dan juga tanda rehat macam cikgu cakap pada awal tadi. Okey, jadi kita akan pergi kepada quaver dulu. Okey, bagaimanakah simbol quaver? Okey, boleh tak tuliskan pada cikgu macam mana simbol quaver tersebut? Okey. Okey, macam mana simbol quaver? Okey. Okey, betul tu Syah. Tu cikgu kena bagi markah ni untuk Syah ni. Okey, good. Okey, itulah semua betul. Alimi je belum. Okey, betul. Okey, ini adalah crochet iaitu nilainya adalah 1/2 ataupun separuh detik. Okey. Dan juga tanda rehatnya adalah dia macam huruf macam rumi lah, nombor 2. Kan di sini. Tapi untuk kena hati-hati, kena pastikan kedudukan rehat ni pada kedudukan yang betul iaitu pada ruang yang kedua dan ketiga balok. Sebab kadang-kadang murid tersalah meletakkan kedudukan tanda rehat tersebut. Okey, jadi kita pergi kepada semi quaver. Tadi quaver 1/2. Semi quaver macam mana? Okey, lukiskan cikgu bentuk semi quaver. Okey, tunjukkan. Macam mana bentuk semi quaver? Okey, siapa ada bentuk semi quaver? Okey. Ya, itu bentuk semi quaver. Okey, untuk semi quaver dan quaver ada satu penambahan kita panggil sebagai flag ataupun bendera. Okey, kalau quaver tadi kita nampak ada satu saja flag, bendera dia. Dan untuk semi quaver ada dua bendera. Okey. So nilainya adalah 1/4. Okey, contohlah Afiq. Kalau contoh cikgu cakap 4 beat, 4 detik So cuba Afiq nyanyikan la 4 detik. La. Okey, good, 4 detik. Jadi kalau satu saja la. La. Okey, kalau separuh la. Okey, betul tu. Betul tu Afiq. Itu kalau separuh jadi la. Kalau suku? Kalau suku la.
Okay. Itu je lah. So itu Tengah je lah. betul. Okay. So itu adalah bagaimana kita mengetahui detik-detik bagi setiap not. Ya, anak-anak murid cikgu okey? Okey, semua okey. Okey, semua okey. Oh, semua seronok tengok Afiq lah ni. kita suruh Afiq pula. Okey, kita pergi kepada not dan tanda rehat bagi not bertitik. Okey, macam tadi kita pergi kepada quaver dan semi quaver. Jadi seterusnya adalah not bertitik. Okey. Yang tadi tu cikgu tanya sikit boleh tak? Yang tentang quaver dan semi quaver sebelum kita masuk kepada not bertitik. Okey, untuk kalau misalnya ada 4 quaver, berapa nilai dia? Bersamaan dengan berapa nilai dia? Berapa detik? 4 quaver. 4 quaver. Ya, 4 quaver. Siapa boleh jawab? 4 quaver. Jadi kita tanya Afiq. Okey, 4 quaver berapa nilai dia? Oh, kena onkan mic. Okey, 2. Okey, dia dah tunjuk 2. Okey, good. Kalau 4 semi quaver, berapa detik? Yes, Majin, good. 1. Good. Okey. Boleh Okey, Man, 1 detik. Okey, kalau misalnya 2 quaver dan 4 semi quaver. Okey, Majin dah tunjuk 2, betul? 2 quaver, 4 semi quaver bersamaan dengan 2 Bagus, detik. Okey. Okey, kita pergi kepada not dan tanda rehat bagi not bertitik. Okey, so kita akan tengok pada not bertitik. Konsepnya adalah penting untuk anda mengetahui apakah maksud titik bagi setiap not. Okey. Nilai titik tu, nilai titik tu adalah separuh daripada nilai not atau not asal tersebut. Okey, kita bagi contoh. Okey, kita bagi contoh not minim bertitik. Kalau kita dapat lihat not minim bertitik. Okey, untuk not minim bertitik memang kita dah belajar tentang minim, betul? Minim dan dia ada titik. Jadi bezanya adalah cuma titik di sebelah minim. Okey, kalau kita lihat titik tu berada di sebelah kanan not. Okey, walaupun stemnya ataupun tangkainya ke bawah, titiknya tetap berada di sebelah kanan. Kepala not. Okey, tu kena penting tu sebab kadang-kadang kesalahan murid-murid meletakkan titik di sebelah kiri. So titiknya di sebelah kanan. Okey. Alright. So untuk hari ni kita akan tengok bagaimanakah apakah nilai bagi not minim bertitik. Macam tadi cikgu dah sebut, nilai titik tu adalah separuh daripada not asal. Okey, jadinya untuk minim bertitik kita dapat lihat ada minim dan titiknya. Okey. Jadi minim tu berapa nilai dia? Okey, siapa tahu minim berapa nilai dia? Okey, 2. Azman dah jawab. Minim nilainya adalah 2. Jadi kalau titik bagi minim berapa nilainya? Okey, 1. Macam mana dapat 1 tu? Okey, kita dapat 1. Sebab ini kita merentas kurikulum Fik. Kita belajar macam maths sikit. Baik. Sebab cikgu nak pastikan kamu faham bagaimanakah konsep untuk not-not bertitik ini. Sebab kadang-kadang takut kesilapan untuk mengira dalam corak irama dan sebagainya. Jadi, kita tahu minim adalah 2 nilainya dan titik itu separuh daripada not tersebut, not asal. Jadi, separuh darab 2 lah sebab minim detiknya 2. Jadi, 2 tambah berapa tu Fik? 2 tambah 1 per 2. 2 tambah 1. Ya, separuh daripada 1. Jadi 2 tambah 1 berapa? 3. Alright. So not minim bertitik adalah 3 nilainya. Okey? Boleh ke? Okey, siapa boleh explain sedikit? Maksudnya ulang semula tentang konsep titik tadi. Kita nak tanya. Okey, siapa boleh? Okey, Chong. Okey, Chong boleh. Okey, Chong, terangkan sikit macam tadi konsep dia. So cikgu tadi dah ajar nilai titik iaitu nilai separuh daripada nilai not asal tu. Misalnya not asal dia minim. Okey. Jadi nilai not bertitik dia ialah 1/2 darab dengan 2 iaitu 1. Jadi nilai bagi not minim bertitik ni 2 tambah 1. Ya, sama jadi 3. Okey, good.
Bagus. Itu adalah untuk minim bertitik. Jadi kena pastikan murid-murid tahu konsep macam mana not minim bertitik. Okey. Okey, cikgu, saya perasan sebenarnya Chong menggunakan mic yang mesti Chong selalu menyanyi. dia percussion Fik. Dia percussionist. Tapi tak apa, Chong mesti boleh menyanyi. Tengok mic dia mesti mic penyanyi ni. Itulah. Mic karaoke tu saya. Ya, betul lah, saya perasan tadi. Baik, cikgu. Boleh kita sambung Boleh. Alright, kita sambung. Okey, ni adalah apa yang kamu akan pelajari untuk topik hari ini. Okey, tentang not bertitik. Ada 3 yang kamu akan pelajari, iaitu minim bertitik yang tadi cikgu dah sebutkan, kemudian crochet bertitik, dan yang terakhir adalah quiver bertitik. Okey, so quiver bertitik ni agak susah sikit lah. Kan dia tough sikit. Okey, so ada 3. Jadi kita akan lihat bagaimana, apakah simbol dan juga nilai not dan juga tanda rehat bagi setiap not. Okey, tadi kita dah tahu tentang minim bertitik. Okey, macam ni kita dapat lihat 2 tambah 1 tadi kita dah tahu jawapannya adalah 3. Bagaimanakah tanda rehatnya? Okey, kalau tengok pada skrin anda dapat lihat ia adalah sebenarnya tanda rehat bagi minim yang telah diletakkan titik di sebelah kanan. Jadi itu adalah tanda rehat bagi minim bertitik. Dan nilainya berapa tadi, Fik? 3. Okey, nilainya 3, betul. Nilainya 3. So kita cuba pergi kepada crochet bertitik. Okey, crochet bertitik. Okey, cuba lukiskan simbol crochet bertitik. Tadi cikgu dah beritahu dia berada di sebelah mana. Cikgu nak akan melukiskan dua-dua. Satu stemming ke atas, satu stem dia ke bawah. Okey, kita akan tengok. Okey, dapat tak tadi yang kita dah belajar? Pak ni revision je kan? Okey, Chong dah siap. Okey, Chong dah siap. Okey, good. Chong betul. Okey. Alright. Okey. Hazman dia tersangkut, cikgu. Dia tersangkut dah. Okey, tak apa. Okey, betul semua. Okey, itu adalah not bagi crochet bertitik. Okey, crochet bertitik tadi semua betul. Okey, nilainya berapa? Okey, cuba kira. Cikgu bagi 5 saat saja. Kirakan berapakah nilai bagi crochet bertitik. Berapakah nilai bagi crochet bertitik? 5 saat je cikgu bagi. 5 saat je? 5 saat je. 4, atau sekejap je. 3, 2, 1. Nilainya adalah Okey, betul. 1,5. 1,5. Betul. Ya, betul. 1,5. Okey, betul. 1,5. Okey. Kita test tanda rehat bagi crochet bertitik. Tanda rehat bagi crochet bertitik. Yang kat rumah pun boleh juga, tulis juga. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, betul ke tak cara anda lukis tu? Okey, cikgu, ini Chong dah tunjuk. Antasya pun dah tunjuk. Okey, betul. Cikgu ni apa? Ain bukan ni, cikgu. Bukan. Ini memang adalah simbol bagi crochet bertitik. Okey. Cuma titik tu mungkin berada di atas sikit ya. Berada di atas sikit. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, betul, itu adalah simbol bagi crochet bertitik dan tadi nilainya adalah 1,5. 1,5. Okey. Jadi kita pergi kepada quiver bertitik. Ini yang cikgu cakap susah ni. Susah sikit lah. Dia macam kena lama sikit nak kira. Baik. Okey, cuba untuk quiver bertitik. Okey, tadi cikgu bagi 5 saat, saya bagi 10 saat. Okey, kita bagi 10 saat lah. 9. Lama sikit. 8. 7. 6. 5. Okey. Kena gunakan konsep yang cikgu beritahu tadi. Senang sikit. Saya rasa Azman pun dah tak termenung dah. Dah tak termenung Dia dah timbul dah sekarang. Okey. Okey, Chong siap. Okey, Chong 3/4. Okey, 3/4. Okey, Antasya atas sikit, Antasya. Okey, betul tak semua 3/4? Nampaknya Hazman tak dengar aku tadi, cikgu. Cikgu nak nilai bagi. Cikgu nak nilai. Okey, nilai dan note je lah. Tadi betul lah tu. Chong dah tunjuk nilai dan note dia. Okey, Antasya betul. hanya lukis note sahaja. Okey, betul. Okey, letakkan nilai. Okey, betul. Nilainya Mas betul. Pun betul. Okey, betul juga, betul. Hazman termenung lagi. Hazman masih lagi termenung, cikgu. Okey. Tak apa. Okey, itu dia adalah crochet bertitik. Okey, betul 3/4. 3/4. Okey. So, kita tanyalah pada murid-murid kita.
Okey. Untuk nilai bagi 2 crochet bertitik. Jadi berapa? 2 crochet bertitik. Okey, Mei-Jing dia bagi sign 3. Okey, betul. 2 crochet bertitik adalah 3 nilainya. 1,5 tambah 1,5. Okey. Alright. Untuk seterusnya, boleh cikgu tanya soalan. Berapakah nilai bagi 1 minim bertitik dan juga 1 quiver? Cikgu ambil sikit yang dekat atas tadi. 1 minim bertitik dan 1 quiver. Minim bertitik tadi berapa? Quiver tu berapa? Okey, 3.5 Okey, 3.5. Okey, kita itu sajalah untuk yang short kali ini. Okey, jadi selesai. Okey, semua jawab betul lah cikgu. Semua betul. Okey, baiklah. Jadi saya harap pelajar-pelajar di rumah juga dapat bersama-sama dengan kita di studio untuk mencuba juga bersama dengan cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Abisa. Dan jangan ke mana-mana, kita akan berehat terlebih dahulu. Okey, kita let's take a break dulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan, dan masih lagi kita bersama dengan Cikgu Abisa bagi subjek pendidikan muzik tingkatan 4 bab 1. Okey, jadi macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi tanpa buang masa kita nak sambung lagi sesi latih tubi kita bersama dengan Cikgu Abisa. Silakan Cikgu. Okey, kita bertemu kembali. Yeah. Okey, cikgu nak sentuh sedikit tadi sebab tadi cikgu tak banyak contoh ni. Okey, tadi kita dapat tengok tadi ada rakan-rakan kita telah meletakkan bagaimana untuk melukiskan titik untuk setiap stem yang berada di bawah atau berada di atas. Okey, contoh. Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, tadi untuk simbol quiver dekat sini yang cikgu sebut tadi, dia adalah dipanggil sebagai bendera ataupun flag. Okey. Jadi untuk tangkai ni kita panggil tangkai ataupun kita panggil dia sebagai stem. Okey. Dan ini kita panggil sebagai kepala not. Jadinya yang tadi titik tadi berada di sebelah kepala not, sebelah kanan dia. Okey. Alright. Cikgu ulang semula. Ini kita panggil sebagai kepala not. Okey. Ini kita panggil sebagai stem. Dan ini apa, Fik? Flag ataupun bendera. Okey. So, di kat mana terletaknya titik tersebut adalah di sebelah kanan. Okey, begitu juga kalau stemnya naik ke atas. Okey, ini adalah kepala not. Stem dia naik ke atas. Bendera dia pergi mana, Vic? Kanan. Benderanya ke kanan. Okey, contoh saya letak semi quiver dan titiknya di sebelah kanan. Okey, jangan kadang-kadang ada murid yang tersilap, flag dia pergi sebelah sini. Boleh ke cikgu? Tak boleh, salah. Boleh, jadi salah. Salah. Jadi kena pastikan flag yang anda lukis ni salah Okey, flag yang anda lukis tu pada kedudukan yang betul. Dan begitu juga dengan tanda rehat bagi setiap jenis note. Okey, ini cikgu nak stresskan sebab selepas ni kita akan tengok pada soalan untuk tanda rehat, sebab kadang-kadang ada kesilapan melukiskan tanda rehat pada kedudukan yang salah. Okey, jadi kita tengok kat sini. Untuk tanda rehat bagi minim, kita tahu dia berada pada ruang yang ketiga. Okey, ruang yang ketiga, nampak ni ruang ketiga, dan meletakkan titik di sebelahnya. Itu adalah untuk minim bertitik. Okey, manakala untuk crochet bertitik, kita cuma meletakkan tanda rehat crochet saja, Vic. Letak saja tanda rehat crochet dan kita letakkan titik di sebelah kanan. Mungkin tadi ada yang meletakkan titik di sebelah bawah. Okey, kita patut letak di sebelah atas lah, di bahagian atas, di ruang yang ketiga. Okey, kemudian untuk quiver bertitik, sama juga, ruang dia adalah berada pada ruang kedua dan ketiga balok. Okey, nampak ni, kita tengok kat sini. Dan kemudian titiknya berada di sebelah kanan. Jadi untuk melukiskan setiap tanda rehat tu adalah dengan cara yang betul. Begitu juga dengan not-not yang kita pelajari hari ini. Kena pastikan not yang anda lukis tu adalah not yang betul kedudukan bendera dan juga stemnya. Okey. Okey, jom kita pergi kepada soalan-soalan
berkenaan dengan topik yang kita pelajari hari ini. Boleh. Okey, contoh soalan not dan tanda rehat. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey. Biasa soalan ni dekat bahagian A ke bahagian B? Cikgu nak tanya semula. Bahagian A ke bahagian B dalam kertas SPM? Okey. Buka je lah mic. Janganlah takut nak jawab. Okey, pada bahagian A. Betul. Ini adalah pada bahagian A. Cikgu tak pastilah soalan yang mana satu. Tapi di bahagian A iaitu berkenaan dengan irama. Ni sangat favourite lah. Kalau biasa memang mesti ada tentang not dan tanda rehat. Tapi tak tahu soalannya macam mana. Okey. So kita tengok untuk soalan ini. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Yang pertama, apa yang kita perlu lakukan? Okey, kat rumah boleh juga jawab. Okey, sementara cikgu tanya yang yang Google Meet bersama kita. Okey, macam mana kita nak jawab ni? Mula-mula kena buat apa? Okey, siapa nak jawab? Okey, Chong. Mula kena buat apa, Chong? Mula-mula kena pastikan meter. Okey, pastikan sama meter. Ada dia 4-4 ataupun 6-4 ke ataupun 3-4. Okeylah, kita pastikan meter dia dulu. Okey, jadi bila pastikan meter, sekarang meter dia 6-8. Okey, meter di sebelah sini ya. Kita tengok pada meter dulu. Pastikan meter tu kita tahu meter dia apa yang diperlukan untuk setiap bar. Kemudian baru kita senang nak jawab. Okey, jadi untuk meter 68, kita test apakah maksud meter 68. Okey, Alimi. Meter 68 apa maksud dia? Maksud dia ialah 6 detik quiver dalam setiap bar. Ya, betul. 6 detik quiver dalam setiap bar. Okay, cikgu kena revise sikit ni. Okey, untuk 68 adalah 6 detik quiver dalam setiap bar. Jadi 68, apakah maksud di bahagian atas nombor? Sebab ini memudahkan mereka untuk mengetahui, untuk anda mengetahui apakah maksud meter tersebut. Jadi nombor di bahagian atas tu menunjukkan apa? Alimi lagi. Alimi. Silakan Alimi. Okey, sila Alimi. Bilangan not dalam bar. Bilangan not? Ya ke bilangan not? Ya ke? Ada jawapan lain? Bilangan apa? Bilangan detik. Ya, bilangan detik. Saja je tu Alimi buat salah tu kan. Nervous. Okey, bilangan detik. Ini adalah bilangan detik. Apakah maksud di bahagian bawah? Nombor di bahagian bawah. Okey, Chong. Jenis note. Ya, jenis note. Sebab tu Fik, maksud meter ni adalah 6 detik quiver dalam setiap bar. Sebab kita tahu ini adalah jenis note yang kita belajar tadi. Betul. Jenis note. Jadi jenis note ni adalah 8 bermaksud dalam satu semi brief ada 8 quiver. Kita ambil daripada whole note lah. Okay, semi brief tu. Jadi kita tahu 8 ni adalah quiver. Sebab tu maksud meter ini adalah 6 detik quiver dalam setiap bar. Jadi setiap bar mesti ada 8 quiver ataupun bersamaan dengan 8 detik quiver. Okey. Okey. Afiq boleh, Afiq? Boleh? Kau nanti boleh buat lepas ni. Boleh, faham. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tadi Chong dah beritahu kita tengok pada meter. Sekarang kita dah tengok meternya adalah 8 detik quiver dalam setiap bar. Jadi kemudian kita kena pastikan nilai detik dalam setiap bar tu adalah lengkap. Okey, macam mana kita nak lengkap? Sebab sekarang ni tak lengkap. Sekarang ni berapa nilai dia? Ni ada note, quiver. Jadi quiver berapa tadi? Nilai dia? Quiver setengah saja. Setengah saja. Setengah je. Okey. So ni ada 3 quiver. Jadi kalau 3 quiver bersamaan dengan berapa? 1/2. Ya, 1/2. Jadi apa yang tertinggal dekat sini? Apa yang tertinggal? Dia tadi nak 6 quiver. Jadi sekarang baru 3. Jadi ada berapa lagi tertinggal? Okey. Kita tanya dia orang. Tu dia dah bantu dah tu. Mas dah bantu dah. Dah terus jawab. Mas dah bantu dah. Okey, dia terus jawab. Okey, cikgu tengok jawapan lah. Okey. So jawapannya adalah crochet bertitik. Okey, betul. Crochet bertitik. Sebab apa? Tadi cikgu saja je tak nak highlightkan untuk soalan dia. Sebab kita untuk SPM, tips cikgu bagi adalah kamu kena pastikan kamu menggariskan kata kunci bagi setiap soalan. Jadi apa kata kunci soalan kat sini? Dia inginkan kamu meletakkan note. Okey, meletakkan note yang sesuai pada yang bertanda star ni. Okey, jadi kena tandalah. Jadi betul tak tadi yang kawan-kawan kita jawab? Cuba angkat sekali.
Tunjukkan lagi Mas. Tunjukkan lagi sekali. Tunjukkan lagi Magic. Okey, tunjukkan crochet bertitik. Jadi Crochet bertitik. betul crochet bertitik sebab nilai bagi crochet bertitik adalah 1,5. 1,5 sama dengan berapa quiver? Saya nak tanya. 1,5. Okey, tadi crochet bertitik bersama dengan berapa quiver? 3, betul. 3 quiver Jadi 3 quiver. Jadi kat sini tadi ada 3 quiver. Tambah dengan 3 quiver, lengkap tak Afiq? Lengkap. Jadi betul lah jawapannya adalah crochet bertitik tadi. Okey, tahniah pada semua. Betul. Okey, untuk soalan yang kedua ni, kita minta mereka jawab sendiri. Kita bagi diorang time. Okey, pastikan. Kena pasti apakah note yang sepatutnya diletakkan pada tanda star. Okey, cuba tengok soalan dan cuba jawab. Okey, kita bagi 10 saat je lah, Fiq. Boleh. Kita bagi 10 saat. Okey, sementara mereka nak kira-kira tu. Okey. Nampak ke soalan? Nampak kan? Nampak. Ada yang dah siap dah tu. Ada yang dah siap? Okey. Kamu kena pastikan kira betul-betul berapa untuk setiap note tersebut. Biasa Fik kalau pemuzik ni dia tengok dia kena sekali jalan je terus main. Iyalah tu. Saya pun pernah juga. Ada pengalaman macam tu bila menyanyi kan. Sekali jalan je baca skor terus main dah. Baca skor terus main. Okey, dah siap ke? Okey, dah siap ke? Okey dah. Okey. Okey, sila tunjukkan di skrin anda. Alright, dia dapat jawapan quiver. Hazman masih termenung lagi ke? Azman masih lagi tunung. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita biarkan. Okey, jawapannya adalah quiver. Mari kita kira sama-sama. Adakah quiver jawapannya? Okey, tengok kat sini. Untuk crochet nilainya berapa? Crochet adalah 1 ataupun 2 quiver. Okey, crochet 2 quiver lah. So, sini cikgu letakkan 2. 2 ni bermaksud quiver, bilangan quiver. Okey, semi quiver. Tadi suku tambah suku jadi berapa? Suku tambah suku. Setengah. Separuh. Ya, separuh. Jadi dapat 1 quiver kat sini. Ni cikgu rasa cikgu tak tulis sini lah. Cikgu lukiskan quiver. Senang sikit. Okey, sini kita dapat 1 quiver. Okey. Dan kita dapat lagi 1 quiver. Jadi berapa yang tertinggal? Tadi dia nak 6 quiver. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa yang tertinggal? Sepatutnya 1 lagi quiver. Jadi betul lah jawapan murid-murid tadi, tahniah. Okey, jawapannya adalah quiver. Okey, itu yang tertinggal. Okey. Tapi kena pastikan kita sebab ini adalah corak irama. Okey, ini adalah corak irama. Jadi kamu hanya perlu meletakkan saja apakah not yang tertinggal. Okey. Ni memang soalan biasa, memang akan ada untuk latihan dan sebagainya, memang kita akan guna macam inilah. Okey. Alright, boleh kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey. Contoh yang seterusnya, kita terus suruh diorang jawab lah. Cikgu nak tengok diorang alert tak dengan apa yang cikgu dah ajar sebentar tadi. Okey, baca soalan. Siapa boleh baca? Majing, bacakan soalan. Okey, cuba baca soalan. Okey, silakan Majing. Sorry, tapi saya tak nampak soalan. Tak nampak soalan Okey. Kau tak nampak, cikgu je dah baca. Nampak? Saya nampak? Okey, dah nampak. Okey. Pastikan tanda rehat yang sesuai pada tempat yang bertanda bintang. Okey, isikan tanda rehat sesuai pada tempat yang bertanda bintang. Okey, cikgu minta semua untuk jawab. Cikgu bagi 10 saat untuk jawab soalan pertama. Yang bintang yang pertama. Cuba jawab. Okey, bintang yang pertama. Lajunya. Okey. Wow. Okey, tengok jawapan. Hazman bawah sikit boleh? Okey. Antasya belum. Okey, semua tunjuk jawapan. Kita akan tengok. Yang kat rumah pun boleh juga tengok jawapan. Okey. Alimi? Alimi jawapan? Okey, Alimi berbeza sikit jawapan dia. Okey, thank you. Okey, jom kita kira. Kita kira sama-sama. Sebelum tu cikgu nak tanya, apakah maksud meter yang bagi soalan ni? Apakah maksud meter dia? Mas Dian, apakah maksud meter bagi soalan ni? Okey, Mas, cuba jawab. Cuba jawab. 4 detik crochet di dalam setiap bar. Ya, 4 detik crochet. Sebab kat sini kita tengok dekat bawah dia adalah 4. 4 ni adalah jenis note untuk crochet. Okey.
4 detik crochet dalam setiap bar. Okey, jadi kita tengok soalan jawapan tadi. Ada seorang jawab berbeza sikit, Alimi. Alimi jawab tadi, Alimi. Angkat. Alimi punya jawapan. Tadi yang lain letak tanda rehat, Fik. Tapi Alimi mungkin dia kesilapan sikit lah. Letak adalah note. Kalau tengok soalan, dia nak tanda rehat. Itu kadang-kadang ada kesilapan yang berlaku. Baik. Kalau anda letak note, memang salah jawapannya dan anda kehilangan markah kat situ. Jadi, it's okay. Mungkin Alimi saja nak memberi pengetahuan kepada yang lain lah. Okey, contoh kat situ. Okey, kena pastikan kata kuncinya adalah betul. Jadi jawapan tadi semua letak adalah quiver. Jadi betul jawapannya adalah quiver. Ya, good. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, seterusnya cuba jawab. Kira. Okey, berapakah nilai crochet tadi? Adalah 1 tambah 1. Quiver tambah quiver tadi berapa, Fik? Separuh tambah separuh. Jadi 1. Okey. Kat sini ada separuh tambah 1/4. Jadi ada kekurangan kat sini. Jom kita tengok jawapan dia apa dia. Patutnya dah boleh jawab dah ni. Bagi cikgu jawapan. Okey. Okey, good. Yang tertinggal adalah 1 semi-quiver. Okey, betul. Tanya untuk semua. Okey, good. Okey, kita pergi pada yang terakhir. Okey. 1 semi-quiver. Yang terakhir. Yang terakhir. Okey, kita bagi masa untuk mereka tuliskan jawapan. Okey, dah dapat ke jawapan? Okey. Okey, dah dapat ke? Dah dapat ke jawapan? Dah dapat tapi semua simpan jawapan. Okey. Boleh angkat, boleh angkat. Tunjukkan. Okey. Tunjuk. Tasha cikgu tak tahulah mana satu sebab banyak sangat jawapan. Okey, itu adalah tanda rehat apa tu? Tanda rehat minim. Okey, jom kita kira. Okey. Ini quiver nilainya adalah setengah. Okey. Quiver ni pun setengah. Okey, crochet tadi berapa nilai dia? Crochet 1. Crochet 1. Jadi setengah tambah 1 berapa nilai dia? 2. Jadi dekat sini dia perlukan 4 detik untuk sempurnakan bar tersebut. Jadi yang tertinggal berapa tu, Fik? Sini. Tadi patutnya 4, kita ada 2. Jadi sepatutnya ada letak berapa? Ada lagi 2. Ada lagi 2, betul. Jadi 2 bermaksud adalah tanda rehat minim. Jadi betul lah tadi jawapan kawan-kawan kita. Okey, good. Tanda rehat minim. Kena pastikan dia nak tanda rehat, kita jawab tanda rehat. Jangan letak note. Okey, itu kena pastikan betul-betul. Okey, ini yang terakhir. So, itu saja. Ada soalan? Nak cikgu nak ditanya? Okey. Ada soalan ke? Mas, ada soalan. Mas jawab betul je daripada tadi, cikgu. Mas betul saja. Dia jawab betul je. Tak ada soalan ni. Tak ada soalan Okey, so kita pergi kepada kita untuk recap lah. Okey, kita rumuskan ke semua sekali apakah yang anda dah pelajari pada hari ini. Okey. Yang penting 4 perkara yang cikgu dah sebutkan tadi adalah jenis note, simbol, nilai note dan juga tanda rehat. Dan apa yang kita dah pelajari hari ini adalah 5 jenis note, iaitu quiver, semi-quiver, minim bertitik, crochet bertitik dan juga quiver bertitik. Jadi anda kena pastikan anda tahu apakah nama jenis note, simbol, nilai note dan tanda rehat bagi setiap note ini. Okay, kena pastikan anda tahulah, anda kuasai semua sekali untuk memastikan anda telah kuasai topik pada hari ini. Okey, so kena pastikan semuanya anda tahu tentang 4 perkara dan 5 note yang kita telah pelajari hari ini, Fik. So itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan all the best untuk calon-calon SPM 2021. Semoga berjaya. All the best. Okey. Terima kasih juga kepada anak-anak murid ataupun pelajar cikgu. Ni macam-macam ucapan. Terima kasih Didik TV. Gracias Didik TV. Terima kasih. Okey. Thank you Didik TV. Okey, thank you semua kepada Mas, Alimi, Meijing, Antasha, Wan Azman dan juga Chong. So, semoga apa saja yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor pada peperiksaan
peperiksaan SPM nanti, okey? InsyaAllah. Baiklah, jadi itu saja pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri Road to Success kita pada hari ini, kita ada satu klip special persembahan daripada pelajar cikgu sendiri. Pelajar cikgu Abidza. Jadi itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi di episod seterusnya, dan mari kita sama-sama saksikan klip yang disediakan ini. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ibu Antasyatan, SMK DP. Pada anak-anak calon SPM 2021, semangat. Anda boleh buat yang terbaik. Semoga kejayaan mengiringi kalian. InsyaAllah. Amin. Hai semua, saya Aidin ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya Lomejin dan semua calon SPM 2021. Selepas itu aku dibesarkan di negeri Belanda. Aku belajar di sekolah orang putih dekat dengan pasir putih.